amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, yang bersuha pegawai-pegawai daripada sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pegawai-pegawai sumber teknologi pendidikan daripada daerah-daerah Negeri Johor, pengetua-pengetua, guru besar-guru besar serta guru-guru dari seluruh Negeri Johor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan izinnya. Pada petang ini kita dapat menyambung lagi slot ketiga amalan terbaik pendidikan digital Negeri Johor tahun 2022. Okey, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengarkan perkongsian yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada petang ini. Okey, sebelum itu saya perkenalkan dulu latar belakang sedikit penceramah kita pada petang ini. Beliau berasal dari Kangar Perlis, sekarang berkhidmat di SK Taman Bukit Indah, Johor Bahru dan telah berkhidmat selama 8 tahun. Okey, untuk pengetahuan para peserta dalam pendidikan digital ini, beliau telah terlibat dengan Google selama 6 tahun dan 2 tahun bersama dengan Microsoft dan telah menjadi MIE expert selama 2 tahun. 2 tahun dia menyertai, terus menjadi expert selama 2 tahun lah. Maksud dia terus menjadi expert. Okey, dengan penuh hormat dan tazimnya, majlis menjemput dan mempersilakan Cikgu Nur Fariha binti Seman, Microsoft Innovator Educator Expert, untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Amalan Guru Terbaik Microsoft Innovative Educator Expert MIEE. Okey, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua peserta. Okay, seperti mana yang diberitahu, nama diberi Nur Fariha binti Seman. Okay, saya merupakan guru yang mengajar di SK Taman Bukit Indah. Maksudnya tadi yang bentang sebelum ni tu ialah bos saya lah, ex-bos saya, dan kira masih lagi sifu saya jugalah. Okey, untuk pengetahuan guru-guru, saya masih lagi baru lagi. Sebab tu kalau cikgu perasan tadi masa cikgu Rasman bentang kan, dia ada sebut cikgu Fazli, Ustaz Asyadi. Tu kira dua tu ialah dua sifu saya ke atas. Saya yang pengikut yang seterusnya. Kiranya masih baru lagi, dan saya nak bagi tahu sebenarnya tak susah pun untuk dapat MIEE ni. Dalam masa saya baru masuk saja, saya masuk dalam tempoh 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan tu saya boleh dapat MIEE terus. Okey, so benda dia ialah simple. So apa yang saya akan kongsikan ialah apa itu amalan MIEE yang menyebabkan SK Taman Bukit Indah 100%. Dan daripada 100% tu apa sebenarnya dapat? Mungkin orang kata kalau 100% tu nak bagi apa? Apa sebenarnya dapat kalau cikgu-cikgu 100% dapat duit ke dapat apa? Okey, so saya akan ada kongsikan selepas ni. Okey, so isu yang dikenal pasti yang menyebabkan kita nak semua guru-guru SK Taman Bukit Indah ni dapat MIE expert sebenarnya ialah penguasaan ICT dalam kalangan guru serta murid SKTBI pada tahap yang minimum. Maksudnya bukan tak tahu pasal ICT, tapi minimum, di tahap yang sangat rendah. Okey, tak tinggi sangat. Maksudnya dia tahulah basic, setakat Microsoft Word, PowerPoint, itu memang basic seorang guru tahu dan seorang murid pun tahu nak guna. Cuma di tahap sangat minimum. Alright? Okey, seterusnya yang kedua, pengiktirafan dan juga potensi murid serta guru tu pun pada tahap minimum. Macam Cikgu Rasman cakap lah, kita nak tak nak kejar belalang, tak nak jadi belalang, nak tangkap dinosaur. So dia nak naikkan dengan dia nak tonjolkan potensi murid dan juga guru-guru. Once cikgu-cikgu Bukit Indah ada MIE, memang nampak jelas. Okay, satu di antara penyebab saya yang daripada sekolah yang menggunakan Google teringin nak masuk SK Bukit Indah sebab ni. Sebab saya tengok, wow, hebatnya Bukit Indah. Cikgu-cikgu dia menghasilkan bahan-bahan PDP yang hebat. Dalam masa saya mohon dah lama baru dapat. Saya mohon dari Bukit Indah daripada 2017. 2020 baru saya dapat masuk. Dapat masuk dan diberi peluang untuk
jadi antara yang tertinggi lah dalam bidang ICT dekat Bukit Indah. Okay, so itu antara kenapa isu yang menyebabkan kita tertarik sebenarnya nak tahu apa sebenarnya Bukit Indah buat bila MIE ramai. Okay, so kenapa dia memilih MIE Bukit Indah? Okay, sebenarnya MIE ni ialah di mana golongan pendidik yang pilih dia sebenarnya dia nak jadi, dia rangkaian dia peringkat global. Macam kita tahulah Microsoft ni sebenarnya peringkat global. So bila kita masuk dalam kalangan golongan community MIE ni, confirm lah pendidik tu dia akan dapat ilmu bukan saja di peringkat kebangsaan, di peringkat global. Okay, seterusnya mengalami banyak peluang hebat untuk belajar, berkembang dan berhubung. Ini memang akan ada setiap bulan dan setiap tahun. Okay, dia akan ada persidangan di mana semua pendidik daripada seluruh dunia, iaitu MIE community sendiri, dia akan ada grup dan juga perbincangan dan juga perkongsian. Okay, seterusnya bagi inspirasi kepada murid untuk mencapai kejayaan di peringkat dunia. Okay, ada je murid-murid SK Taman Bukit Indah sendiri yang menyertai Skypeton dengan negara luar. Switzerland, Australia tu dah memang biasa. Kita mungkin anggap budak-budak sekolah rendah nak cakap apa kalau dengan Mak Saleh. Saya cakap bahasa Mak Saleh lah kan. Orang putih mesti diorang takut. Tapi sebenarnya orang putih English start, dia punya penggunaan bahasa Inggeris pun biasa je. Budak-budak kita boleh faham. Bila budak tengok cikgu sendiri interact dalam MIE community dan kita ajar budak join, budak tu sendiri, cikgu bila lagi nak ada Skypeton dengan negara-negara luar, dia akan tanya. Dan memang tradisi Bukit Indah setiap tahun akan ada Skypeton dengan mana-mana negara luar. Okey. Seterusnya membuka peluang kepada pendidik serta murid untuk menyertai aktiviti. Aktiviti ni tak payah cakap lah, memang banyak sangat daripada bidang Microsoft sendiri. Sebab Microsoft ada banyak. So Minecraft tu yang selepas ni Cikgu Nat akan bentangkan pun, itu antara yang menarik minat murid untuk join sebenarnya. Okey, so apa objektif sebenarnya MIE dipilih? Okay, yang pertama ialah guru yang nak melahirkan guru yang kompeten di SKTBI. So maksudnya mostly is digital school lah. SKTBI ni kebanyakan guru-gurunya kompeten, maksudnya daripada kemahiran, pengetahuan. Dia mengintegrasikan teknologi dalam PDP dan juga pentaksiran. So PDP tu lebih menarik dan memudahkan. Awal-awal je nampak macam susah, tapi sebenarnya tak susah pun. Yang kedua, nak lahirkan murid yang berautonomi. Maksudnya murid-murid bukan sahaja guru yang pandai dalam bidang digital, tapi murid sendiri pun pandai dalam bidang digital. Hasil dia FLC yang ditubuhkan, yang telah Cikgu Rasman cerita tu, memang 100% murid yang handle. Maksudnya kalau ada program-program yang kita nak buat, kita terangkan, awak perlu buat contohnya video ataupun buku, program ataupun pamphlet. Kita hanya bagi je, budak-budak tu akan buat. Kita bagi detail dan tak perlu cikgu-cikgu nak buat semua. Itu antara produk yang berjaya lah hasil dia. Sebelum kita nak teruskan lagi, nak tengok apa hasil dapat daripada MIE, saya terangkan. Mungkin ada cikgu-cikgu dah tahu MIE itu apa, tapi saya terangkan lagi sekali lah. So MIE ni ialah satu program yang diciptakan oleh pihak Microsoft yang mengiktiraf para pendidik berwawasan. Maksudnya pendidik tu dia nak ada wawasan atau visi dia untuk peringkat lebih tinggi di seluruh global. So ini sebenarnya bukannya Malaysia, bukan kebangsaan, di peringkat dunia. So apa kaitan tadi Cikgu Rasman bentang pasal Showcase School, saya bentang pasal MIE Expert. Sebenarnya berkait antara MIE Expert dengan Showcase School. Sebelum sebuah sekolah itu untuk mencalonkan diri menjadi Showcase School, dia perlu ada beberapa bilangan. Maksudnya dia perlu daripada jumlah guru di sekolah tu 3% guru perlu ada diiktiraf sebagai MIEE. 3%. So ni berkaitan dia perlu. Maksudnya sekolah tu sebelum nak mencalonkan diri menjadi Showcase School,
mesti 3% daripada jumlah guru ada MIEE. Okey, saya bagi contoh lah. Jumlah guru dekat SK Taman Bukit Indah 43 orang. So, permulaan dia ialah 2 orang dulu yang sertai. Maksudnya 2 orang permulaan yang di Bukit Indah. So 5% dah lepas daripada syarat kriteria dan masuklah pencalonan showcase school dan dapat showcase school. Cikgu-cikgu jangan ingat, oh Bukit Indah bila dia dapat 100% barulah dia dapat showcase school. Tak. Kami start dengan 5% sahaja dulu. Sebab tu saya kata tak susah sebenarnya nak buat sebagai showcase school dan juga MIE. Cikgu jangan ingat, oh habislah kalau sekolah saya cikgu 100, macam mana nak buat bagi 100 cikgu dapat MIE. Tak. Kita ambil target. Contoh dia, cikgu ICT dia akan ada, dia punya group ICT dia. So why not, macam cadangan saya, cikgu ICT sahaja yang akan ambil dulu group dia. Contoh dia 10 orang. 10 orang dulu apply MIE. Okay. Dan kemudian dia apply untuk showcase school. Adalah beberapa kriteria, bukan saja MIE lah. Okay. Dia kena juga pentadbiran pun menggunakan Microsoft juga, platform Microsoft. Tapi benda ni tak susah. Okay. Seterusnya, ini ialah 3 langkah sebelum kita nak jadi MIE expert. Okay. First ialah kita kena sertai dulu Microsoft Educator Community, MEC ni. Okay. Lepas tu, yang kedua MIE, E je dulu tak ada expert lagi. Okay. Daripada MIE ni kita akan kumpul point, maksudnya ada beberapa kursus. Kursus tu bukanlah cikgu perlu hadir, dia sebenarnya ada platform dia sendiri yang kita boleh buat sendiri. Di mana-mana sahaja cikgu boleh buat. Okay. Dan selepas dah cukup point, okay, barulah kita akan calonkan diri kita sendiri, okay, untuk MIE expert. Okay, so macam mana? First kita akan masuk Microsoft Educator Community. Okay. So cikgu type je education.microsoft. Okay. Dia macam ni. Ni depan dia. Cikgu type dan cikgu login. Okay, kalau selalunya macam sekolah Bukit Indah, dia memang menggunakan platform Microsoft. Kiranya sekolah Bukit Indah memang beli terus Microsoft punya hub. Dibayar sebulan, setahun RM600. Okay, maksudnya sekolah Bukit Indah dia ada sendiri hub untuk Microsoft. Okay. Jadi itu yang kalau diikutkan ID Delima, ID MOE, kalau cikgu-cikgu Bukit Indah tu kita orang tak guna. Tapi disebabkan saya masuk daripada ID MOE, saya wajibkan cikgu tu gunalah. Sebab tak semua sekolah di Malaysia akan guna Microsoft. So saya kena bagi tahu juga dengan cikgu-cikgu Bukit Indah, kalau berpindah sekolah dia kena guna MOE. Sebab MOE ialah yang main KPM kita perkenalkan. So bukanlah saya kata tinggalkan terus. Okay. Ini perkongsian lah. Bukit Indah dia ada Microsoft platform dia sendiri. Okay. So kalau cikgu menggunakan ID MOE, okay, guna ID MOE biasa. Tapi kalau cikgu pernah dengar sekarang dia dah ada @Johor ni. Okay. So daftarkanlah guna ID G biasa @johor.moe-dl.edu.my. Okay. Once dah daftar, okay, so kita akan terus, bila cikgu daftar, dah terus masuk community, Microsoft Community, Educator Community. Okay. Kemudian kita akan masuk kepada MIE. MIE ni sama ada cikgu menghadiri kursus. Kursus tu mungkin bila cikgu join, okay, ataupun cikgu jadi incubator school. Incubator school mana-mana sekolah, contoh dia cikgu pilih, okay, Bukit Indah saya nak minta untuk saya nak jadi incubator school untuk Bukit Indah, boleh tak saya nak dapat MIE? Boleh. Okay, cikgu join kursus kami selama 2 jam. Okay, selalunya sebulan 2 kali kami buat. Okay, bila dah dapat 2 jam tu, kami akan bagi redeem kupon. Bila redeem kupon, terus cikgu jadi MIE. Ataupun cara lain lah, kalau cikgu sendiri, macam mungkin diri sendiri nak explore sendiri. Okay, so daftar. Okay, kat sini sebenarnya ada banyak course. Dekat course ni lah cikgu buka, okay, cari je pasal tajuk dia, cari pasal Teams. Okay, Microsoft ni berkait pasal Teams, pasal macam mana nak menyediakan platform. Okay, cikgu ambil, tekan saja course ni. Okay, dia perlu baca beberapa details, tonton video. Okay, kemudian ada 5 soalan.
Okey, daripada 5 soalan tu perlu dapat 80%. Contoh dia betul 3/5. Okey. So daripada satu course ni kadang-kadang dia bagi 500 point ataupun 200 point. So cukupkanlah 1000 point tu. Okey. So layaklah mendapat MIEE. Okey, bila dah cukup point, okey, dia akan automatically cikgu MIEE, dia akan hantar email kat cikgu, you are now Microsoft Innovative Educator. Okey, ni contoh dia lah. Bila kita dah banyak, okay, dia akan keluar transkrip berapa yang kita dah pernah masuk. Okey, selalunya basic lah. Daripada MIE nak tukar menjadi MIE paling sikit, kalau macam Bukit Indah tetapkan 26. Wajib ada 26 batch ni. Kalau cikgu rajin, sebab tu saya kata kalau sendiri nak, boleh je sampai 50-60. 50-60 tu tak lama pun. Saya masuk 2 bulan pun saya sempat kumpul 60. Sehari saya buat 2 jam, jawab je sebanyak-banyaknya. Okay, alright. So kalau basic sekali, course yang nak ambil types je Teams. Pasal Teams saja. Sebabnya kita platform yang utama sekolah nak guna ialah Teams. Macam mana nak bina Teams, macam mana nak bina channel. Channel tu kalau dalam Google Classroom tu yang classroom. Okay, kalau Teams dia panggil channel. Okay, cikgu type je kat sini pasal Teams. Dia bukan ada satu tau, ada kadang-kadang 10. Kalau jawab ke semua 10 tu pun mungkin boleh kumpul 1000 point. Okay. Okay, seterusnya langkah ketiga, once kita dah cukup, kita dah diiktiraf sebagai Microsoft Innovative Educator, kita nak calonkan sebagai MIEE. Okay, so inilah pencalonan dia. Dia akan buka pencalonan tu. Ni dia akan buka setahun 2 kali. Okay, dia apa? Selalu orang cakap, wih takut lah nak hantar MIEE, apa benda nak buat? Kena bentang kat depan ke, kena buat video kat YouTube ke? Tak perlu cikgu. Okay, kalau nampak dekat sini dia tulis rancangan pengajaran dalam bentuk sway ataupun video. Okay, sway ni ialah satu platform, dia sama dengan PowerPoint, tapi dia lebih interaktif sebenarnya, dia lebih menarik. Kalau PowerPoint kita tukar slide ni kan, sway tu dia kadang-kadang dia boleh record macam video, dia pertukaran slide tu sendiri. Okay, so dalam perancangan RPH kita kena buat RPH, ada kriteria dia. Kriteria dia mesti paling penting sekali lah PAK 21 dalam RPH tu. So bila kita kata PAK 21 tu nak letak apa, confirm lah ICT mesti yang paling utama. Okay, nak lagi kuat, lagi strong kita punya proof, tools dalam Microsoft tu sendiri. Apa tools dalam Microsoft? Kita guna PowerPoint. PowerPoint tu adalah bukti kita guna tools daripada Microsoft lah. Ataupun kita kata kita guna, kalau cikgu dah ada basic Minecraft, kalau guna Minecraft tu saya cakap 100% lah cikgu. Kalau buat biasa pun RPH confirm akan iktiraf MIEE. Minecraft ni kira macam hebat lah. Siapa boleh guna Minecraft dalam PDPC ni memang hebat. Okay, kalau kata cikgu saya rasa saya tak boleh buat Minecraft, saya nak cuba MIEE, saya nak guna tool biasa je, PowerPoint, saya nak guna Word, boleh cikgu, tak kisah. Tapi kita jangan kata cikgu tu yang hasilkan. Kita bagi tugasan murid gunakan tools tu. Contoh dia murid tu buat slide PowerPoint, so nampaklah PAK 21 berpusatkan murid semua tu. Cikgu jangan buat RPH yang nampak kita je guna, sebab dia nak tengok budak guna juga. Okay, so dia akan keluar macam ni, registration now and sign in. Kalau belum sampai tarikh dia takkan buka. Okay, untuk sekarang ni bulan Julai 2 hari lepas dia start, bulan Mei, minta maaf, bulan Mei dia start, 15 Mei dia dah buka sehingga 7 Julai. Patutnya 15 Julai, tapi saya dapat tahu hari ni 7 Julai dia dah nak tutup. Okay, so kalau cikgu-cikgu yang lain nak minat, mungkin boleh ambil dulu MIE yang biasa. Okay, MIE tu kita ambil hujung tahun. Hujung tahun ada lagi satu, dia akan buka pencalonan setahun 2 kali.
So sekarang prepare untuk MIE dulu. Once dah dapat MIE, hujung tahun kita masuk pencalonan MIEE. Okay. Okay, so kronologi SKTBI ni start daripada 2019. Macam tadilah, pelopor dia 2 orang, sifu saya lah, Cikgu Fazli dengan Ustaz Ashadi. 2 orang dulu start. Okay, lepas tu sehinggalah naik ke 2020, 2021, 2022. Ni 2022 salah sebab. Okay, 2019 masa tu 2 orang saja. Okay, masa tu permulaan dia sebenarnya ialah Cikgu Fazli seorang. Tapi bila seorang, bilangan dia tak cukup lah kriteria, iaitu 3%. So dia ajak Ustaz Ashadi untuk join. So bila 2 orang, dah lebih lah 5% daripada bilangan keseluruhan guru kat sekolah tu. So layaklah SKTBI tu untuk dapat showcase school. Okay, kemudian bila dah berjaya, dia macam tu lah. Bila ada orang berjaya, kita akan nak macam tu juga. That's why lah SK Bukit Indah, cikgu-cikgu dia daripada 2, dalam sekali mata tahun depan seramai-ramai 42 orang ni boleh join sekali. Okay, kalau cikgu pun balik, oh saya ada idea lah nak buat, nak ajak semua cikgu sekolah saya buat, boleh cikgu. Tapi kalau kita sebagai pemulanya, kita kena hati batu lah. Hati batu macam mana? Memang dia orang akan marah. Mula-mula memang marah, tapi bila dah nampak hasil dia tak nampak hasil sebenarnya. Bila dia dah nampak hasil tu, dia akan, oh patutlah dia paksa buat. Oh patutlah. Awal-awal tu memang dia macam, kenapa nak buat? Tak apa, kita pujuk je. Dia macam mana start? Okay, 2 orang. Lepas tu kita ikat pentadbir dulu. So pentadbir wajib ada. Bila pentadbir ada MIE, ada MIEE, takkan yang bawah tengok tak ada. Pentadbir pun boleh cakap, saya boleh ambil, kenapa awak tak boleh ambil? So kira pentadbir tu memainkan peranan yang penting cikgu-cikgu untuk sekolah tu berjalan. Kalau kita sendiri nak berjalankan, memang kita pemula, tapi pentadbir pun kena kuat. Okay, lepas tu diorang start dengan ambil guru-guru senior. Rasanya masalah tu sama je, sekolah mana-mana pun kalau guru senior, kalau ICT je dia surrender, tak nak. Tapi tak, Bukit Indah dia start tarik yang senior dulu. Macam mana? Dia ajak sini tu dulu, dia ajar sini tu, lepaskan sini tu MIE. Dia tunjuk macam mana nak buat RPH yang melepaskan untuk masuk MIE. So bila kita bagi dan buat, cuma ubah je lah subjek apa di SKP apa. So benda tu sebenarnya boleh buat, tapi terpaksa berkorban lah. Maksudnya kita kena tolong fikir. Sebelum ni kita fikir untuk seorang kita RPH, mungkin lepas ni ada ustazah tu tak tahu nak buat guna macam mana. So kita tolong fikir apa di SKP yang sesuai untuk dia buat RPH yang berkait dengan tools, okay, Microsoft ni. Tapi tak susah pun. Okay, so bila dah jadi MIE expert, apa peranan MIE expert ni? Okay, first confirm lah, once dia dah jadi MIE expert, dia akan guna pakai pembelajaran abad 21. Dia memang apply lah pembelajaran abad 21 ni, dan menggunakan teknologi nak tengok pelajar tu punya hasil kemenjadian dia makin meningkat. Okay, dan once dia jadi MIE expert, dia confirm lah akan bagi bimbingan dan perkongsian. Okay, bila saya masuk, first time masuk Bukit Indah, masa tu tak ada lagi, saya tak ada lagi MIE tak ada tau. Okay, guru senior tu lah cakap, Fari, tak payah risau, senang je. Bila guru senior cakap senang, wah, guru senior cakap senang. Bila saya tanya, akak umur berapa Akak, saya umur 52. Oi, umur 52 cakap senang. Mestilah sebenarnya tak susah pun. Okay, dia kata awal-awal je susah, lepas tu dah buat okey sebenarnya. Okay, dan juga peranan seorang MIE expert ni, dia kena bekerjasama dengan pihak pentadbir. Sebab tu saya kata pihak pentadbir sekolah memainkan peranan yang sangat penting untuk bantu sekolah tu transform. Bukit Indah memang pentadbir dia memang super. Okay, so kiranya GPK kalau sebut yang hebat-hebat, dia orang tahu. Tak ada yang call di setengah tu call, macam mana saya tak tahu nak guna, awak lah buat. Tak, Bukit Indah ketua dia memang tahu buat, dan kita pun sama-sama buat. Okay, seterusnya kita tengok pada
bila dah semua MIE expert, so apa pencapaian yang dicapai oleh Bukit Indah tu sendiri? Ni ialah kalau cikgu tengok ni yang pakai ni, macam saya pakai lah. Okay, so once kita dah sebagai guru MIEE community, kita akan dapat varsity jacket, kita akan dapat cap dan juga bag sebenarnya. Ini memang pihak Microsoft akan bagi kat kita. So geng lah, maksudnya kalau Bukit Indah tu, bayangkanlah selalu kita 2-3 orang je satu sekolah. Bukit Indah semua ada varsity MIE. Siap ada kelas ni kat belakang. Kalau macam cikgu ambil 2022 2023, so akan boleh lah 2022 2023. Warna dia kalau sebelum ni ada yang warna biru, ini warna hitam untuk batch ni. Okay, so statistik once bila dah jadi MIE expert, okay, so daripada tu kita boleh tengok Office 365 penggunaan dia memang sentiasa guna setiap hari. Okay, Teams lagilah yang dibentangkan tadi. Teams ialah hari-hari. Kenapa hari-hari? Okay, untuk jadual ganti guru, kalau selalu cikgu-cikgu sama ada setengah sekolah dia akan bagi kertas. Okay, hantar, budak hantar ataupun pembantu operasi akan hantar cikgu ada relief hari ni. Okay, ataupun melalui Telegram, Snap, okay, mana-mana cikgu yang kena relief ataupun dekat WhatsApp. Tapi melalui platform Teams sendiri, okay, cikgu Bukit Indah dia tak buka WhatsApp untuk tengok guru ganti. Dia tengok dekat Teams dalam handphone. Okay, dia install Teams, okay, notification daripada pentadbir akan keluar. Sila lihat jadual guru ganti untuk hari ni. Sebab tu kalau tengok Microsoft Teams ni setiap hari naik turun dia. Okay, kalau yang tinggi tu selalunya ada meeting, kita ada buat meeting, ataupun kita nak hantar RPH yang tinggi hari-hari last. Okay, lepas tu adalah SharePoint, OneDrive. Okay, OneDrive samalah macam Google Drive, tapi dalam Microsoft dia panggil OneDrive. Okay, Yammer, yang setengah-setengah ni adalah masih lagi diguna pakai, cuma tak sepenuhnya lagi. Okay, ini kalau daripada sudut harian. Okay, tadi bulanan, harian dia kalau ikutkan Teams lah, macam saya kata, Teams tu paling tinggi sekali kegunaan dia setiap hari kalau di Bukit Indah. Okay, yang lain biasalah Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. So sebenarnya tools dalam Microsoft ni kita guna setiap hari sebelum kita tahu ada Microsoft MIE. Tapi kita tak tahu sebenarnya yang kita dah tengah guna tu, itu sebenarnya sebahagian daripada cara untuk kita jadi MIE dan juga MIE. Kita dah guna tapi kita tak tahu dan kita tak cuba untuk apply sebenarnya benda tu. Okay, ni ialah platform yang sekolah guna. Okay, ni channel macam Google Classroom. Okay, ni RPH, dia segala buku-buku, tak ada printing, semua kat sini. Okay, ni ni saya katalah. So 100% digital. Jadual kelas pun sama, kita akan lepaskan dekat Teams juga. Okay, ni RPH, cikgu-cikgu, ERPH. Okay, mesyuarat pengurusan menggunakan platform Teams. Okay, segalanya kita simpan dalam Teams sahaja. Okay, RPH, RPT, DSKP. Okay, dan juga kita lampirkan D5, platform D5 pun kita still ada. Alright. Okay, so selain daripada yang tadi, Sekolah Bukit Indah merupakan biggest impact school Asia tahun 2019-2020. Macam mana dikatakan biggest school impact ni? Bukan sahaja murid dengan guru menggunakan platform Microsoft Tools ni 100%, tapi ibu bapa dan juga community. Maksudnya selain daripada guru dan murid, Sekolah Bukit Indah berjaya melibatkan parent dalam penggunaan Microsoft. So bila melibatkan komuniti luar, itu antara kriteria yang dilihat sebagai yang memberikan kepada anugerah biggest impact school. Maksudnya dibagi impact kepada seluruh masyarakat, bukan sahaja guru dan juga murid. Okay? Microsoft dia tak ada kata hanya guru dan murid, dia nak di peringkat luar lagi. Sebab kalau ikutkan pun,
kita dah umum. Google tu semua tahu. So Microsoft tu sebenarnya dia letakkan kriteria bila cikgu-cikgu tu berjaya sebar luas penggunaan Microsoft tu, so sekolah tu layak untuk dapat anugerah Biggest Impact School. Okay, ini ialah setiap tahun lah, boleh dikatakan macam acara tahunan lah. Setiap tahun SK Bukit Indah akan ke selalunya dekat Everly Putrajaya lah, okay, pergi ambil anugerah Microsoft Showcase School daripada 2019, 20, 21. Okay. Okay, seterusnya dapat anugerah Icon Microsoft Showcase School. Okay, ini di peringkat negeri Johor sendiri. Okay, dan ni adalah satu pencapaian yang di luar jangkaan. Maksudnya bukan disebabkan kita guna Microsoft saja, tapi macam saya kata, Sekolah Bukit Indah digital school. Penggunaan digital tu 100%. Jadi kami masuk pertandingan ni dan juga menang. Okay. Seterusnya, kesan lain, kami ada 13 incubator Microsoft School. Okay, 3 tu adalah di bawah kerjasama dengan Yayasan Iskandar Puteri, yang mana SK Taman Universiti, okay, SK Nusantara dan Sri Kudai ialah yang terpilih. Okay, yang lagi 10 tu, yang macam Cikgu Rasman cakap lah, PPD bagi ambil 10 sekolah daerah Johor Bahru untuk dijadikan sebagai incubator school. Okay, so apa dia orang buat? Setiap bulan, okay, 1 atau 2 kali, setiap kali hari Rabu dia akan berkumpul di SK Bukit Indah dan kita akan ajar first start daripada penggunaan Microsoft Teams. Maksudnya kalau cikgu sebagai guru ICT sendiri, cikgu berminat, okay, cikgu akan ajak pentadbir untuk bagi tahu kita nak gunakan Teams dulu dalam pengurusan sekolah. Okay, bila kita start dengan pengurusan sekolah, cikgu-cikgu lain tak boleh tolak. Dia mesti akan guna juga sebab RPH hantar melalui Teams. Okay, so dia start dengan pentadbir. Itu sebenarnya cara yang 13 buah sekolah ni, dia start dengan penggunaan Teams dahulu. Bila dah start Teams, dah tahu hantar RPH, dah tahu nak tengok semak guru ganti, dah tahu nak buat channel macam Google Classroom, okay, barulah kita akan explore lebih lagi. Okay, barulah akan ada kita ajar macam mana nak jadi MIEE dan juga penggunaan Minecraft tu sendiri. Okay, rakan strategik sekolah ada 3. Okay, yang pertama Microsoft Malaysia. Microsoft Malaysia ni kira rapat lah. Maksudnya kalau ada problem je, tekan je message call, sekelip mata dia orang akan call. Okay, ada perlukan apa-apa bantuan, ada apa-apa. Okay, macam baru-baru ni Sekolah Bukit Indah kita dah tukar guru besar. Cikgu Rasman dah berpindah ke SC Sungai Melayu. Guru besar baru sekarang Cikgu Zulkifli Miswan. Bila tahu kata guru besar berpindah sahaja, pihak Microsoft daripada KL sendiri turun datang nak jumpa dengan guru besar baru. Mengejut juga, tiba-tiba call, kita orang dah on the way daripada KL untuk jumpa guru besar baru. Okay, maksudnya dia tak nak putus lagi hubungan tu, tetap berterusan. Kira dia hold lah, dia akan hold. Dia tak ada, oh kau dah berjaya, tinggalkan, nak cari sekolah yang tak berjaya. Tak, dia akan pegang kita sampailah bila-bila. Okay, so inilah apa yang diberi Surface Pro 3 sebanyak 20 biji. Okay, sampai sekarang masih digunakan di SK Bukit Indah. Okay, rakan yang kedua ialah Lenovo Malaysia. Okay, kalau yang kita tahu sebelum ni masa awal-awal Microsoft dia punya device dia tak banyak, hanya Surface sahaja. Jadi pihak Lenovo dia bekerjasama dengan Microsoft untuk bagi device juga dekat cikgu-cikgu SK Bukit Indah. Bukan cikgu lah guna, murid yang guna sebenarnya. Okay, kenapa? Sebab macam kita tahulah, sebuah sekolah dulu kan dapat Chromebook, dapat Netbook 1 Malaysia. Cikgu faham lah bila Chromebook, Netbook 1 Malaysia ni kelajuan dia, pasang hari ni balik tidur, esok patah balik pun dia masih update tak berhenti kan. So untuk upgrade jadi sekolah yang ni, mestilah device dia pun kena upgrade. Okay, dengan cara apa? Dengan cara sekolah tu sendiri dulu ambil inisiatif, majukan diri. Bila dah nama naik, syarikat-syarikat luar akan datang dekat kita. Okay, maksudnya bila kita dah ada nama, kita boleh pergi je kat mana-mana, kita cakap saya punya sekolah ni sekolah yang MIEE, jadi saya nak minta tajaan.
Okey, tak payah tajaan. Kita cakap saya nak sewa beli dulu. Ataupun kita sewa, pinjam selama berapa tahun. Lepas tu dia kata okey, selama 2 tahun dia bagi pinjam 10 ataupun 20. Lepas tu dah cukup 2 tahun dia minta balik. Kita negotiate lah. Boleh tak 10 tu bagi secara terus, ambil 10 je balik. Itu cara Bukit Indah buat. Okey, bagi pinjam 70, nak ambil balik, okay, kita bagi 50. 20 tu boleh tak tinggalkan dekat Bukit Indah? So dia akan bagi. Okey. Okey, selain tu tajaan voucher dan juga latihan. Okey, MCE ni. MCE ni ialah satu sijil. Okey, harga dia lebih kurang kalau kita nak ambil sendiri RM400. Tapi cikgu-cikgu Bukit Indah dapat tajaan daripada Lenovo sendiri bayar. Tapi bukannya bila kalau cikgu Bukit Indah ambil tu confirm ke dapat semua, tak. MCE ni tak ramai cikgu Bukit Indah dapat. Daripada seramai-ramainya 9 orang sahaja yang lulus. Memang susah. Memang susah. Okey. Okey. Lepas tu kami baru dapat dalam tahun lepas Smart Hub dan juga Logitech Ultra Cam ni. Okey, Smart Hub ni kalau kita nak gunakan untuk meeting. Kalau cikgu selalu guna, kita guna ni lah laptop semua kan. Smart Hub ni dia lebih efisien dan lebih smooth. Okay, kita tak bawa angkat atas, kita letak satu je, masih statik. Kalau Bukit Indah kami letak dalam bilik mesyuarat, kat situ saja Smart Hub ada. Okay, dan juga Logitech. Okay, Logitech ni lebih kepada kita guna dalam pembelajaran hybrid lah. Okay, pembelajaran hybrid macam mana? Masa kita PDPR yang half murid penggiliran, setengah murid kat rumah, setengah murid kat sekolah. Okay, Bukit Indah ni ambil inisiatif macam mana kami jalankan hybrid. Maksudnya cikgu mengajar seperti biasa dalam kelas, okay, tapi murid dekat rumah pun join kelas tu menggunakan webcam ni. Okay, inisiatif setiap guru, okay, maksudnya setiap guru perlu set up, okay, webcam sebelum nak start sesi mengajar. Awal-awal tu dia set up dulu, so murid yang dekat rumah akan join dan juga kat sekolah akan, so dua-dua, tak ada ketinggalan. Tak adalah cikgu tu, minggu ni group A datang mengajar, minggu depan dia akan ulang balik benda yang sama group A, tak. Okay, pembelajaran tu berjalan berterusan. Okay, rakan strategik yang ketiga ialah Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Okay, kita ada sign MOU dengan Iskandar Puteri sebagai anak angkat. Okay, so macam mana kita nak tahu setiap tu ada? Okay, sebenarnya setiap majlis bandaraya ni dia ada satu dana khas untuk pembelajaran, cikgu-cikgu. Kita kena sendiri pergi tanya, okay, sekolah saya nak minta dana untuk pembelajaran. Sebenarnya ada dana pembelajaran untuk sekolah-sekolah tu. Tapi cikgu kena, macam saya katalah, once kita naikkan sekolah dulu lah. Janganlah kita pergi dengan tak ada apa-apa kat sekolah tu. Jadi dia tak ada, orang kata, guarantee apa sekolah tu akan bagi balik. Bila kita ada something, contoh dia Microsoft Showcase School, so dia nampak okey, sekolah ni makin menaik-naik, so dia akan bagi tajaan kat kita. Alright, ni antara program ni lah, penyebaran luas aplikasi Microsoft Tool kepada sekolah-sekolah dekat daerah Johor Bahru. Okey, kalau tadi pencapaian sekolah, bila dah cikgu-cikgu semua MIEE. Seterusnya, kalau pencapaian guru pula, okey, so first macam kita katalah 100% MIE expert. Okey, ini 9 orang sahaja yang dapat. Tadi saya kata yang ditaja, lepas tu yang lepas ni 9 orang saja. Okey. So ini adalah okey, kemudian okey, pencapaian lain. Maksudnya bila saya kata tadi kompetensi guru tu semakin meluas. So once cikgu-cikgu tu dia dah ada MIE, saya katalah bila dia masuk komite MIE, dia bergaul dengan ramai pendidik daripada seluruh global. So bila kita bergaul dengan ramai pendidik ni, kita akan rasa macam wah, menarik. Kita pun ada idea nak bagi tahu sebenarnya. So ni adalah pencapaian yang orang kata guru-guru yang berjaya lah dekat Bukit Indah yang saya boleh kongsi. Yang paling ni lah Sifu, Cikgu Fazli Ishak sendiri memang banyak dia dapat. Okey. Ataupun kalau yang ni cikgu tahu, Guru Adiwira, Cikgu Fazli ada dapat. Ni semua-semua senarai dia lah. Okay.
Kemudian Ustaz Asyadi. Yang kedua, banyaklah pertandingan guru inovatif yang terbaru pun juara digital, top 50 pun dia ada dapat yang baru-baru ni. Okey, ni. Cikgu juara digital top 50. Cikgu Syadi ni selalu dapat. Okey. Saya nak kongsi sikit, Ustaz Asyadi ni dia ajar pendidikan Islam, dia ajar bahasa Arab. Tapi bila masuk kelas dia, okey, dia masuk mengajar macam biasa, tasmik macam biasa, baca Quran macam biasa. Okey. Bila habis je budak-budak tu akan tahu, okey, pergi ambil surface, buka e-Jauhar, jawab soalan, buat quiz, buka Teams, buka channel, ada tugasan yang diberikan. Okey, memang dia menggunakan 100%. Selalunya kalau orang cakap selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Math, Sains, jarang nak guna ICT kan. Tapi Ustaz Asyadi ni memang 100% menggunakan ICT. Memang kelas dia memang dekat bilik Microsoft. Kalau saya punya bilik Google, Ustaz Asyadi bilik Microsoft. Sebelahan dia dua-dua ni. Okey. Dan juga bila dah berjaya, so ramai guru yang diajak untuk perkongsian dalam talian. Okey, ni penggunaan Microsoft Forms. Microsoft Form ni macam Google Form. Okey, dalam Microsoft dia panggil Microsoft Form. Kalau Google kita panggil Google Form lah. Okey, lepas tu penggunaan Teams. Okey, ni adalah Cikgu Azrin, guru penongkan dan pentadbiran. Okey, antara Sifu jugalah. Dalam bidang Microsoft, Cikgu Azrin pun memang power. Bukan biasa-biasa. Okey, lepas tu Cikgu Santia, penggunaan aplikasi Sway untuk bercerita secara digital. Macam saya kata dah, Sway ni adalah salah satu Microsoft tools yang ada dalam Microsoft yang digunakan dalam pembelajaran PDPC. Okey, ni adalah contoh dia sumbangan guru-guru SKTBI. Okey, lepas tu selain daripada yang tadi, dia berkongsi dengan orang luar. Okey, macam saya katalah, saya kagum apa sebenarnya guru-guru SKTBI ni sampai hebat sangat. Dia menghasilkan PDPC yang hebat. Okey, menggunakan kira utilize studio tu 100%. Okey, menggunakan studio tu selalu digunakan. Kalau cikgu nak tengok dekat dalam YouTube, SK Bukit Indah ada. Dia orang selalu buat bahan PDPC menggunakan YouTube dan gunakan studio tu. Maksudnya utilize 100% segala benda-benda digital. Okey. Okey, so kita tengok apa pengintegrasian teknologi dalam PDP yang digunakan. Okey, Teams macam katalah. Okey, platform utama yang digunakan. Okey, untuk guru berkongsi PDPR, medium untuk berkomunikasi dan juga medium untuk muat naik rancangan pengajaran. Okey, digital lain, cikgu gunakan TikTok. So jangan ingat TikTok tu hanya untuk joget-joget. Kita guna untuk kebaikan. Okey. Macam tadilah, kejap lagi cikgu tengok. Okey, penggunaan TikTok dia bilangan guru yang guna 3. Okey, murid yang yang terlibat pun ramai. Okey, bila kita guna aplikasi yang viral tapi untuk kebaikan, murid-murid akan berminat untuk tahu sebenarnya. Okey. Penggunaan YouTube. Okey, ni murid-murid hasilkan, guru hasilkan sendiri. Okay, worksheet, okay, Microsoft Forms, okay, coding, quizzes, Kahoot, Sway. Quizzes dengan Kahoot tu memang orang kata makanan. Budak-budak kalau disebut, okay, buka quizzes, jawab soalan, dia orang dah tahu. Memang dah ada. Kalau ikutkan, buka je surface tu, okay, dia tekan je quizzes, memang dah dapat. Okay, so ini adalah penglibatan guru dan juga murid seramai 600. Maksudnya kebanyakan 100% murid di Bukit Indah memang penggunaan digital dia 100%. Okey, ni Microsoft Teams. Okey. Okey, seterusnya penggunaan YouTube. Cikgu-cikgu kalau ni boleh cari search je SK Taman Bukit Indah. Ini segala bahan-bahan yang kita letaklah dekat YouTube. Okey, penggunaan TikTok sendiri. Okey. Seterusnya kita tengok kepada pencapaian murid pula. So bila dah sekolah dapat apa, guru dapat apa, sekarang murid pula. Sebab kita tengok, oh MIE ni cikgu.
cikgu kan, MIE. Budak tak ada MIE, tapi budak dapat apa bila cikgu tu MIE? Okay, first macam tadilah, bilangan bila dah cikgu tu menonjol, murid ni dia akan seronok. Bila cikgu tu sendiri hebat, dia nampak oh cikgu ni suka buat bahan ABM yang menarik, so murid tu sebenarnya pun menarik. Okay, so hasil dia ni daripada murid tahun 6, okay, FLC, ni antara sebab-sebab utama yang saya berminat juga dengan SK Bukit Indah, sebab ada future leader classroom. Okay, first time nampak budak tu sendiri macam first saya masuk sekolah tu, budak ni sekolah menengah ke? Rupanya darjah 6. Tapi dia punya cara pergaulan dengan orang, cara dia profesional tu hebat. Memang hebat. Okay, kalau diikutkan tadi saya kata autonomi murid. Okay, kalau first pada permulaan 2019 sendiri, okay, penglibatan murid ni tak menarik sangat. Murid ni kalau kita kata okay, join pertandingan, dia orang tak nak. Sebab apa? Sebab dia nampak cikgu dia pun macam alah tak alah je, buat tak buat je. Okay, sebab tu saya kata 2019 kan, awal-awal Bukit Indah pun baru masa tu 2 orang baru MIE. So 1 je pertandingan masuk. Okay, ni pun Cikgu Fazli juga, robotik peringkat kebangsaan, sampai peringkat kebangsaan. Okay, bila guru-guru tu jadi MIE 2020, 2021, okay, bilangan murid yang menyertai pertandingan, okay, masa ni kita kan pandemik, so mostly kebanyakannya online. So cikgu bayangkanlah, bila online, padahal kita dengan murid tak jumpa, kita hanya bagi arahan je, awak masuk tak pertandingan ni, tapi seramai ni, seramai-ramai murid ni berminat. Dan bukannya di peringkat kata daerah, kebangsaan negeri, dan bukan sahaja masuk. Macam Cikgu Rasman cakap lah, dia masa mula-mula saya masuk pun dia cakap, kalau kau masuk bawa budak tak menang, kau pindah sekolah lain Farihah. Oh saya macam, mati. Macam mana ni nak pindah? Tapi saya cakap lah, siapa nak suruh saya pindah? Saya tak nak pindah, saya nak duduk juga Bukit Indah. Okay, tapi dia tanam itulah semangat dia. Once Cikgu Bukit Indah bawa masuk pelajar pertandingan, wajib target dia menang. Jangan, alah masuklah, kesian kat budak PAJSK. Itu alasan kita kan. Masuklah PAJSK, bagi dapat PAJSK. Tapi tak, dia letak terus target, buat sehabis baik sampai menang. So perkataan terbaik, Bukit Indah terbaik tu memang dah biasa dah. Saya masa mula masuk pun apa benda, terbaik Farihah, terbaik. Terbaik apa dia orang ni, terbaik. Rupanya dia orang punya minded macam tu. Saya sharing dia memang minded. Okay, terbaik, apa-apa sikit terbaik, kita terbaik. So budak pun dengar, dia orang pun anggap diri, oh kita lah terbaik. Tu bersemangat dia orang. Okay, ini adalah kursus kepimpinan. Okay, adik Aiman Arif ni antara dan juga Husna Zakiah ni antara yang hasil FLC yang sangat-sangat mengagumkan. Memang hebat dua ni. Okay, Johan pertandingan buku scrap. Okay, ni peringkat global Teacher Appreciation Week poem project. Okay, adik ni di peringkat global. Macam saya katalah, once cikgu tu dia nampak cikgu-cikgu masuk di peringkat global, sebab tu dia minat nak masuk Skype-ton, nak bergaul dengan orang-orang luar. Kita bagi semangat dan kita cakap tak payah takut, diorang pun manusia, diorang pun bukannya pandai mana, diorang pun tak ada pengetahuan. Murid kita tak nak cikgu Mak Saleh tu, padahal tak ada apa-apa pun sebenarnya. Diorang pun sama level dengan kita sebenarnya. Okay, ni adalah digital maker yang tadi video dekat Cikgu Rasman tu. Okay, belajar buat coding, belajar sendiri. Okay, murid-murid FLC ni bukanlah bila kita kata Cikgu Rasman cakap, Farihah cakap, okay, bila FLC ni maksudnya penggunaan digital dia boleh guna. Bukanlah kata semua pandai buat satu benda yang sama. Tak. Ada murid yang dia memang pandai menggunakan drone. Okay, so kita akan bagi kumpulan ni, awak 2-3 orang buat drone. So segala recording menggunakan drone, budak tu akan buat. Kita akan bagi. Ada drone ke Bukit Indah? Ya, kita ada drone. Kita akan bagi budak tu untuk guna drone untuk merekodkan segala-gala yang dia tahu. So kita pilihlah dulu budak mana. Ada budak tu dia lebih berminat ataupun dia maksudnya dia mahir dalam bidang robotik. So kita akan bagi dia pada robotik. Ada yang mahir dalam pengacaraan, dia akan jadi seorang pengacara majlis. Okay,
contoh dia sebelum ni yang anugerah duta digital tu, itu KPM turun sendiri. Dan sebenarnya yang mewakili sekolah bawa KPM tu berjalan sebenarnya bukan Cikgu Bukit Indah, budak FLC tu yang bawa. Aiman tu sendiri yang mewakili cikgu-cikgu. Okey, dia akan cakap, okey tuan, ini adalah bilik Microsoft. Okey, saya masa mula tu pun macam, oh hebatnya budak ni, berani umur 12 tahun bawa wakil daripada KPM sendiri melawat sekolah. So kiranya nampaklah kemenjadian. Bila tanya, oh awak ni student ke? Ya, saya budak kelas FLC. Berbezalah, budak FLC Bukit Indah ni attire dia seluar hitam, suit, okay, pakai coat, kasut dia orang pun kasut macam kasut orang dewasa lah, berkilat. Okay, bilik dia orang memang fully aircon, buka kasut memang special. Kalau cikgu-cikgu berminat, nak tahu, nak tengok macam mana FLC, nanti saya ada nombor telefon saya, telefon je. Cikgu Faria, saya nak tengok kelas FLC tu. Kalau hari petang, selalunya hari Isnin dengan Selasa, budak-budak FLC balik lambat. Diorang ada modul tambahan, modul ICT, modul jadilah. Okay. Okay, keseluruhan murid FLC itu sendiri dapat Microsoft Digital Literacy Educator. Kalau murid dapat yang ni lah. Tapi tak adalah efek kepada MIEE tu. Tapi kita ada peluang, so apa saja peluang yang ada, Bukit Indah grab. Okay, bukan saja daripada guru, murid pun sama. Kita nak kemanjadian murid tu, apa murid tu dapat. Macam kita katalah, tak semestinya murid tu pandai akademik. Mungkin dia ada bakat lain yang terpendam yang kita tolong tonjolkan. So itu target SK Bukit Indah. Ni kira dalam kelas Future Leader kelas kat sini. Ni macam ni bahagian dalam lah kelas Future Leader. Seramai 20 orang. Memang satu kelas 20 orang sahaja. Kita tak ambil lebih. Untuk 2021 20 orang saja FLC, 2022 40 sebab dah ada 2 kelas. Okey, alright. Seterusnya perancangan masa depan. Okey, kita dah capai target sebagai 100% MIEE. Kita dah capai target Microsoft Showcase School. So kita mestilah ada next step apa yang kita nak buat. Kita takkan dekat level yang sama. Level sama mungkin ya, kita nak kekalkan lagi Microsoft Showcase School, kita nak cikgu-cikgu Bukit Indah tetap 100%. Okay, sebab apa? MIEE ni renew setiap tahun ya cikgu, bukannya sekali seumur hidup. Setiap tahun dia kena renew. Okay. So first ialah kita nak buat conference room, okay, dekat semua guru. Maksudnya cikgu-cikgu tu sendiri. Sekarang ni dia lebih kepada guru. Dia nak supaya cikgu tu ada conference sendiri untuk penyebaran apa yang dia nak buat. Okay. Seterusnya, bila kita dah ada perancangan Future Leader Class, so kita dah ada target mulai tahun hadapan 2023, 100% murid-murid tahun 6 di SKTBI akan ada dalam Future Leader Class. So bila dah 100%, kita akan naik taraf kepada Future Leader School. Walaupun benda tu tak capai, tapi Bukit Indah dah pasang banner Bukit Indah Future Leader School. Kita dah memang letak target. So bila kita letak target, kita mesti capai. Okay. Dan dalam masa 6 tahun, semua 100% Bukit Indah ialah FLS. Maksudnya darjah 1 pun kita akan terapkan untuk penggunaan digital. Mungkin daripada rendah lah. Mungkin cara nak buka laptop, nak simpan, yang basic-basic dulu. Mungkin kita kata, alah dia orang tahu tak, kat rumah lain, cara kat sekolah lain. So kita terapkan kalau penggunaan peralatan dekat sekolah. Okay. Seterusnya sekolah mentor Yayasan Iskandar Puteri. Ini yang kita dah buat dengan 3 buah sekolah yang saya sebut tadi. Okay. Future Ready Skills untuk semua guru dan juga murid. Ini dalam tempoh 3 tahun. Seterusnya Malaysian Teacher Certificate Program. Ini pun semua guru. Tu yang cakap, Bukit Indah semua guru. Okey ke Cikgu Fariha? Sakit, tapi paksa lah.
Memang paksa. Memang kena paksa dan wajib paksa. Macam saya lah, saya masuk menggantikan Cikgu Fazli. Masa Cikgu Fazli pun dia dah pesan, masuk ganti saya Hati Batu. Itu laki lain. Perempuan ni kalau dah orang ni sikit saya kadang-kadang sentap juga, tapi macam tak apa. Okay, so terpaksa jugalah menghati batu kan. Ada projek-projek. Saya masuk tu pun diorang tanya, kau masuk sini apa projek kau nak buat pula ni? Ada projek-projek yang saya target. Okay, contoh dia saya kongsi lah. Okay, penggunaan Minecraft Education yang Cikgu Nat akan bentang kejap lagi tu, saya wajibkan semua guru di Bukit Indah guna dalam PDPC. Maksudnya at least setahun dia ada 2 RPH yang diguna Minecraft. Mula-mula dia orang macam tak boleh terima, tapi disebabkan saya kata saya akan tolong setiap orang untuk perhatikan di SKP apa yang sesuai. So dia orang, okey Fahri, boleh, kami akan buat. Di mula-mula memang keras, tapi kita pun kena kental lah kalau cikgu sebagai guru ICT yang nak start benda ni. Okay, dan juga Smart Classroom. Okay, di mana semua kelas di SKTBI ada Smart TV. Untuk sekarang ni baru tahun 6. Okay, tahun 6 penggunaan TV dalam kelas. Maksudnya kalau Future Leader Classroom tu, kalau cikgu tak masuk ataupun cikgu lambat, dia orang akan buka je Smart TV tu. Okey, apa yang ditonton. Okey, sebab apa? SKTBI alhamdulillah prasarana di mana sahaja di SKTBI Wi-Fi ada. Walhal dalam toilet pun kalau cikgu sambil nak ni pun nak buka lagu pun boleh. Kita memang naik taraf. Okey, prasarana Wi-Fi di sepelosok Bukit Indah memang ada Wi-Fi. Okey. Okay, so siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut MIE, berminat nak tahu MSS Showcase School, okay, boleh sahaja hubungi nombor saya ataupun Ustaz Arsyadi kalau segan dengan Cikgu Fariha perempuan. Ustaz Arsyadi ada. Okay, boleh kontak kami. Yang di daerah luar pun kita akan tolong yang mana boleh. Okay, kita ada juga Cikgu Nat daripada daerah dekat SK Rengit. Kalau dekat, kita suruh Cikgu Nat bantu daripada sana. Alright, okay, itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa tak pertanyaan? Okay, kalau orang tanya, perlu ada bayaran tak? Tak perlu. Untuk sertai MCE, MIE tak perlu bayar. Okay, so peralatan perlu tak guna Surface? Kalau tadi Fariha cakap Microsoft guna Surface, tak perlu. Apa sahaja laptop yang cikgu ada, PC yang cikgu ada, semua boleh gunakan. Okay, alright. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Halo, alhamdulillah telah selesai slot ketiga pada petang ini. Okay, terima kasih kepada penceramah kita, Cikgu Fariha. Okey, menarik kongsian yang telah dikongsikan pada kita tadi. Okey, harapan kami kita mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang kita peroleh daripada taklimat tadi. Alright, dan cikgu-cikgu, guru-guru ICT atau tabir-tabir, guru-guru kanan boleh sebarkan ke sekolah masing-masing. Okey, sekian saja saya punya slot untuk petang ini. Terima kasih kepada penceramah dan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.